Masihkah MySejahtera diperlukan? Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata keperluan menggunakan aplikasi MySejahtera sebagai prosedur operasi standard SOP daftar masuk ke premis-premis mungkin dimasukkan. Bagaimanapun katanya keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan trend jangkitan pandemik COVID-19 serta data mobiliti penduduk dan pengembara apabila sempadan negara dibuka pada 1 April ini. Penentuan berhubung perkara ini akan mengambil masa hampir sebulan kerana kita kena melihat kepada trend. Sekiranya trend jangkitan tidak banyak perubahan dengan trend ketika ini, maka kita boleh drop fungsi daftar masuk katanya seperti dipetik bernama. Persatuan Perubatan Malaysia MMA sebelum ini berpendapat bahawa sudah tiba masanya amalan mengimbas MySejahtera setiap kali memasuki premis dihentikan kerana negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik mulai 1 April. Merujuk kepada aplikasi MySejahtera, Khairi berkata, proses rundingan sedang berjalan ketika ini. Namun ia mengambil masa sedikit sebab agak teknikal katanya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menubuhkan jawatan kuasa rundingan harga pada tahun lalu bertujuan melaksanakan rundingan harga perolehan dan pengurusan perkhidmatan aplikasi MySejahtera dengan pihak syarikat untuk tempoh 2 tahun. Beliau berkata perolehan tersebut telah dipersetujui Kementerian Keuangan pada 28 Februari lalu untuk dilaksanakan dan kini proses rundingannya telah dimulakan bagi memastikan due diligence dilakukan dalam proses itu serta memelihara kepentingan kerajaan. Terdahulu isu MySejahtera menjadi perdebatan awam termasuk kritikan oleh pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila didedahkan bahawa Entomo Malaysia Sdn Bhd dahulunya dikenali sebagai KPI Soft Malaysia adalah dimiliki oleh syarikat Singapura. Menurut laman rasmi Entomo Private Limited, syarikat tersebut diterajui oleh Dr. Finian Tan selaku pengerusi, Ravindran Ramamurthy, pengasas dan ketua pegawai eksekutif kumpulan, manakala Ravin Deshpande, pengasas bersama dan ketua pegawai operasi kumpulan. Bagaimanapun, Majlis Keselamatan Negara MKN dalam kenyataan pada 1 Julai 2020 berkata KPI Soft diasaskan oleh dua rakyat Malaysia iaitu Anwar Ruzhan dan Ravindran Ramamurthy. Menurut laporan Code Blue, Entomo Malaysia dalam cadangannya kepada kerajaan berkata di luar pengurusan pandemik COVID-19, KKM juga boleh menggunakan MySejahtera untuk mengesan pengedaran, pengesanan dan pemantauan vaksin, menguruskan penyakit berjangkit dan lain-lain. Syarikat itu juga berkata data yang diperoleh daripada MySejahtera boleh membantu agensi kerajaan dalam perisikan data dengan memetik potensi penggunaan data oleh Bank Negara Malaysia dan Kementerian Keuangan MOF untuk melaksanakan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan negara selepas COVID menurut Code Blue. Entomo Malaysia mencadangkan pendekatan Public-Private Partnership atau PPP atau perkongsian awam swasta bermula daripada Disember 2020 sebaik sahaja kerajaan bersetuju dengan cadangannya. Syarikat itu juga mencadangkan agar PPP menjangkau lebih 15 tahun dari Disember 2020 sehingga Disember 2036 untuk mewajarkan pulangan pelaburan kerana kos untuk menyokong pelaksanaan MySejahtera memakan belanja kira-kira RM138.9 juta setiap tahun. PPP merupakan satu skim penganugerahan kontrak kepada pihak swasta yang lebih fleksibel berbanding perswastaan secara total. Kemarin pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC, Wong Kah Woh berkata pihaknya akan memanggil Khairi dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung isu perolehan tersebut. Tarikh dan masa prosiding akan ditetapkan dan diumumkan dalam masa terdekat katanya. Dalam satu kenyataan, PAC adalah jawatan kuasa pelbagai parti yang berperanan meneliti keuangan negara. Kuasanya termasuk memanggil saksi untuk pendengaran dan memberi cadangan yang perlu serta membentangkan dapatan di Dewan Rakyat. Hasil siasatan PAC boleh diakses oleh orang awam. Sebelum ini pada 24 Mac, PAC antara lain tidak setuju dengan keputusan kerajaan untuk mengadakan rundingan dengan MySJ Sdn Bhd dalam perjanjian yang akan membolehkan syarikat itu menyelenggara platform MySejahtera. Antara isu yang dibangkitkan oleh PAC ialah kenapa pengambilan MySJ itu secara rundingan terus yang menimbulkan banyak persoalan khususnya dari sudut ketelusan dan integriti.
MySejahtera mempunyai 38 juta pengguna berdaftar. Ia mengandungi maklumat mengenai wabak COVID-19 di Malaysia, termasuk individu kes positif, lokasi mereka dan mereka yang berada di bawah kuarantin di rumah. Selain data peribadi pengguna termasuk nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan semakan masuk di premis awam. Maknanya, pengendali MySejahtera tahu stesen minyak mana, restoran mana dan premis mana yang menjadi pilihan anda. Tidak kira sama ada anda bekerja sebagai pehantar makanan maupun seorang jeneral dalam angkatan tentera. Bayangkan apabila konsep MySejahtera dipelbagaikan atau diperluaskan sehingga menjadi kegunaan untuk perisikan data di agensi kerajaan, bank negara dan Kementerian Keuangan. Tidakkah semua itu mengerikan apabila syarikat Indo Entomo diketahui berada di negara asing? Apa jaminan data-data sensitif yang dikutip tidak dikongsi dengan pihak luar negara? Justru, relevan lagikah MySejahtera? Mengapa segala kebejatan ini tiada pada selangkah yang diasaskan oleh Dr. Helmi Zakaria untuk warga Selangor? Kesemua data ini disimpan di Malaysia dan terjaga rapi. Hanya data nama pengguna, nombor telefon dan lokasi pendaftaran sahaja yang direkodkan. Data-data ini dijamin keselamatannya dan hanya boleh diakses oleh pegawai kesihatan awam dan ejen pasukan petugas khas Selangor untuk COVID-19 atau STFC. Pengguna juga boleh menarik balik data tersebut sekiranya perlu, kata pengerusi STFC Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sejak diperkenalkan Mei 2020, selangkah terbukti efisien. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.